اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4, baru yang ke-9 daripada atas. Muka surat 4, baru yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ada pun namanya, nama ini ilmu. Dan ada pun namanya, nama ini ilmu, ilmu tasawuf. Kita masih lagi di mabadi, pendahuluan ilmu. Ilmu ini pembicaraan dia, pembicaraan bab apa. Kemudian apakah faedah kita belajar ilmu ini, yakni ilmu tasawuf. Kemudian perbahasan ilmu tasawuf ni dia bahas bab apa? Bahas bab hati. Kemudian hukum kita belajar ilmu tasawuf ni adalah fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Fardu ain. Kemudian macam sebut kelas-kelas yang terdahulu, fardu ain ni setakat mana sukatan dia, setakat mana fardu ain. Yang saya sebutnya secara kasarnya, hak dalam kitab Penawar Bagi Hati ni lengkap fardu ain. Kemudian dalam kitab Hidayatus Salikin mengatakan bahawa hak fardu ain tasawuf memada dengan belajar kitab Minhajul Abidin. Dan Imam Ghazali sendiri mengatakan kitab Minhajul Abidin, di dalam kitab ini dikira memadai ilmu fardu ain daripada ilmu tasawuf. Dalam kitab Minhajul Abidin memada, cukup. Tetapi nak mengaji kitab Minhajul Abidin ni dia makan masa panjang. Makan masa panjang. Tapi di dalam kitab Minhajul Abidin memada, cukup di dalam tu fardu ain. Tapi hak banyaknya bukan fardu ain, tapi di dalam tu memada fardu ain. Kalau kita nak fokus kepada fardu ain cukup-cukup, kitab Penawar Bagi Hati. Kalau kitab Hidayatus Salikin, macam saya sebut dah sebelum ni, di antara kitab yang dikenali dengan nama kitab tasawuf, kitab Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani itu. Itu pun masyhur, dinamakan kitab tasawuf. Tetapi dalam kitab Hidayatus Salikin, di awal tu panjang pembicaraan bab ilmu. Kemudian dia masuk bab yang pertama, bab tauhid. Bab yang kedua, bab ketaatan zahir, pergi kepada pembicaraan fiqh berkaitan dengan taharah, bersuci, berkaitan dengan rukun sembahyang, berkaitan dengan hukum sembahyang, syarat sembahyang berjemaah ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Bab puasa pun ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Bab yang kedua panjang fiqhnya, dipanggil ketaatan zahir. Kemudian barulah dia pergi kepada persoalan 7 anggota dalam bab yang ketiga. 7 anggota. 7 anggota dalam bab yang ketiga itu pembicaraan pelihara mata, telinga, lidah, kemudian tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota hak zahir dalam bab yang ketiga dalam kitab Hidayatus Salikin. Sama dengan hak dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, kitab yang pertama. Sebab
terdahulu pengarang kitab sudah menyatakan bahawa dalam kitab Penawar Bagi Hati ni ada 3 kitab. 3 kitab ni bukan 3 buah kitab. Kitab ni kalau kita kata tajuk yang besar, yang mana di bawah satu-satu kitab tu dia ada punya faslun. Dia ada bab-bab dia ada cerayang dia pula. Jadi mana kitab ni kalau kita kata tajuk besar lah. Dia ada 3 kitab dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Kitab yang pertama, pembicaraan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, kaki, tangan, perut dan kemaluan. Kemudian kitab yang kedua membicarakan 10 sifat mazmumah. Kitab yang ketiga pada membicarakan 10 sifat mahmudah. 3 kitab. Jadi kitab yang pertama, kitab yang kedua, kitab yang ketiga dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, bab yang ketiga berkaitan dengan 7 anggota, bab yang keempat berkaitan dengan sifat mazmumah 10 perkara, 10 sifat, bab yang kelima 10 sifat mahmudah, bab yang keenam pergi pada zikir dah. Jadi maknanya dalam kitab Hidayatus Salikin tu nak sama dengan kitab Penawar Bagi Hati ni dekat-dekat nak separuh kitab. Dekat-dekat nak separuh kitab. Jadi lambat nak sampai situ. Lepas tu kata nak direct selalu, nak tupu kepada fardu ain, kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Minhajul Abidin ni ke pertengahan lah. Di dalam tu cukup. Di dalam tu cukup fardu ain, tapi pembicaraan dia panjang. Pembicaraan dia panjang. Tetapi kalau kita nak mengaji ilmu tasawuf ni, selain daripada kitab Penawar Bagi Hati, kita kena mengaji kitab Minhajul Abidin pun kena belajar juga. Kena belajar juga Minhajul Abidin, tapi fokus mula-mulanya kitab Penawar Bagi Hati. Hidayatus Salikin ni kita kata tambahan. Kita mengaji dah ilmu tauhid, kita mengaji dah ilmu fiqh secara khusus, kita mengaji dah kitab Penawar Bagi Hati. Kemudian kita ambil satu kitab Hidayatus Salikin. Masa kitab Hidayatus Salikin membicarakan bab tauhid, bab akidah, kita ngulang hak kita ada dah kitab tauhid khusus. Masuk dalam bab fiqh, seolah-olah kita mengulang hak kita mengaji dah fiqh dalam kelas yang khusus, kitab yang khusus. Ada gitulah. Sebab kalau kita nak mengaji fardu ain tasawuf, kita ambil Hidayatus Salikin, bila nak sampai tepat fardu ain tasawuf panjang, nak sampai situ lambat masa. Walahal kewajipan kita belajar sekarang apabila kita akil balik. Akil balik, saat akil balik itulah bermulanya kewajipan kita belajar ilmu ni. Lepas tu kita nak mengaji tasawuf fardu ain, kita ambil Hidayatus Salikin, bila nak sampai di belajar fardu ain tasawufnya? Nantilah 2, 3, 4 tahun lagi. Allah, apanya nanti? Ini fardu ain. Nak nanti fardu ain. Maknanya Hidayatus Salikin ni memang kalau pondok memang mengaji Hidayatus Salikin, tapi kalau kita kat kampung ni kita kelas tambahan. Cuma kadang-kadang ada jugalah kelas-kelas yang tengok-tengok pada jadual tu tak ada pelaka 3-3 tu, ambil Hidayatus Salikin juga. Ambil Hidayatus Salikin jugalah kalau ketiga-tiga tu tak ada. Lepas tu macam mana tu? Pembicaraan mula-mula panjang bab ilmu. Tauhid tak masuk lagi, fiqh tak masuk lagi, tasawuf tak masuk lagi. Padahal kita wajib sekarang apabila kita mukallaf. Itu mana tambahan bolehlah Hidayatus Salikin. Maknanya Penawar Bagi Hati untuk fardu ain tasawuf. Kemudian kita mengaji juga Minhajul Abidin. Sebab Minhajul Abidin ni kalau kita kata kok Imam Ghazali susun macam mana kita nak menggunakan ilmu kita tu. Kita nak apa? Nak praktikal. Apa panggil? Kita nak praktik ilmu-ilmu yang kita duk mengaji. Apa dia akan susun dengan taubahnya, ada pembicaraan dia, pembicaraan bab hati dia panjang dalam pembicaraan kitab Minhajul Abidin. Tapi mana kalau kita kata kau
Seolah-olah Minhajul Abidin ni bawa kita kepada macam mana nak guna ilmu yang kita duk belajar ni. Mana kalau kita nak ngaji tasawuf, selain daripada bagi hati, Minhajul Abidin. Saya pun sekarang memang dalam tengah-tengah ni, tengah nak celah, nak bubuh time mana kitab Minhajul Abidin. Sebab saya mengajar kitab Minhajul Abidin kuliah duha hari Rabu pukul 9 pagi duha di Masjid Berada Kolam, tapi 8-9 tahun dah. Dalam usia 80 dah. Separuh dah apa lagi? 8-9 tahun dah. Separuh dah apa lagi? Kuliah duha ni bukan macam kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni kita ada sebulan je lagi. Masuklah Ramadan, cuti lah. Masuklah Ramadan. Kuliah duha tak ada cuti. Tak ada cuti kuliah duha ni. Cuma kalau cuti pun raya lah. Raya pun biasa cuti sekali je. Sekali sama raya. Tengoklah. Raya tu hari ke apa, ambil satu je cuti. Sekali sebelum raya ataupun sekali selepas raya. Sekali je cuti. Itu je. Mana tiap-tiap minggu. 8-9 tahun dah. Separuh dah apa lagi. Jadi saya memang tengah-tengah nak cari bila nak kelas mana ubuh, nak ambil daripada awal. Hak awal pula. Kelas baru memang daripada awal. Tapi nak letak tadi bermasalah. Sebab kita nak letak ni, kita bukan ke orang mengajar nak ambil Minhajul Abidin, bukan. Kita kena tengok tempat tu pula. Kalau tempat tu tauhidnya pun tak ada, pekohnya tak ada, tasawufnya tak ada, fardhu ain kita pernah bagi hati ni, kita pergi pada Minhajul Abidin ni perjalanan nak mengabdikan ibadat Allah. Nak cerita perjalanan macam mana kalau kita tak ada pengajian tauhid, pekoh, tasawuf. Ni payah sikit lah. Memang tengok-tengok kelas mana. Malang tak ada dah. Sebab apa? Pernah bagi hati Minhajul Abidin. Tapi bagi orang yang mengajar, di antara tugu saya pesannya, ilmu ni kitab yang paling penting menjadi guru kepada orang mengajar, kitab Minhajul Abidin. Orang mengajar ni kadang-kadang tak belajar dah. Jadi manakah kitab yang paling sesuai untuk jadi guru kepada orang yang mengajar? Kitab Minhajul Abidin. Tapi di dalam tu untuk kita peringkat permulaan ni, di pertengahan lah kitab Minhajul pertengahan. Tapi kalau kita ada ngaji kitab Penawar Berhati, ada satu laginya kitab Minhajul Abidin. Tapi tauhid dengan pekoh kena ngaji tu. Fardhu ain tauhid, fardhu ain pekoh. Ini fardhu ain ni kena atur molek, kena kemah molek. Jadi hukum belajar fardhu ain, kemudian hak mengelepas kita bacanya tempat ambilan, istimdad dia, mustanad dia, tempat ambilan. Di mana tempat ambilan? Tempat ambilannya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama menyusun kaedah sistemnya dalam kitab tasawuf ni pembicaraan dia. Tapi sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ilmu tauhid, sama ada ilmu fiqh, sama ada ilmu tasawuf, sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu syariat, ilmu agama, ilmu syariat, sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada timbullah kata ilmu tasawuf ni ilmu rekaam, ciptaan, tak timbul. Sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma terkadang timbul fitnah kepada ilmu tasawuf ni, sebab ilmu tasawuf kita membicara dan kita pernah berhati ni dipanggil ilmu tasawuf syariat. Dia panggil tasawuf muamalah, dia panggil. Kita kalau pekoh muamalah kira bicara kehidupan. Jual beli, sewa menyewa, tu muamalah dalam ilmu pekoh. Ibadah, muamalah, munakahat, janayah, itu dalam ilmu pekoh. Ilmu tasawuf dia ada tasawuf muamalah. Muamalah apa? Pembicaraan bab hati yang asas fardhu ain. Itu tasawuf syariat. Contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati ni.
Kemudian ada satu lagi tasawuf dipanggil tasawuf mukasyafah, tasawuf haqiqah. Ini pembicaraan maqam-maqam, pembicaraan panduan tariqah, kemudian pembicaraan maqam, macam mana orang yang hatinya hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, membicarakan kedudukan. Yang mana ilmu tasawuf mukasyafah haqiqah ni, ni terkadang apabila tak cermat pembawakan, terkadang yang menyampaikan pula kadang-kadang yang tidak mursyid. Contohnya inilah dia orang tasawuf ni pasal tu tasawuf tu, padahal tu bukan tasawuf syariat. Ni tasawuf syariat ni cerita dalam kitab Panang Bagi Hati ni, tu cerita bab kedudukan muqarrabin arifin di kalangan aulia illah. Ni pembicaraan di situ bukan pembicaraan ini zauqiyah, hak kecak di batin mereka. Jadi pembicaraan terlampau tinggi menyebabkan orang yang tidak memahami hak mana tasawuf fardu ain syariat, hak mana tasawuf hak peringkat maqam, dia akan keliru. Tambahan pula kalau orang yang mengajar tu pula dia letak tu tak kena. Sebagai contohlah, dalam kitab tasawuf haqiqah dan kitab hikam contohnya ada diceritakan berkaitan dengan orang buat amal kerana nak dapat ganjaran. Orang buat amal kerana nak dapat ganjaran. Buat amal makna kita kata buat amal bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi buat amal tujuannya untuk dapat ganjaran. Di situ panjang pembicaraan. Tapi itu pembicaraan ikhlas peringkat yang tinggi. Ikhlas peringkat yang tinggi. Tetapi dalam huraian hikam Tokku Pulau Manis sendiri mengatakan bahawa yang beramal, orang beramal niatnya, tujuannya untuk dapat pahala, tujuannya untuk dapat syurga, ikhlas, ijma' ulama di huraian dia. Tapi di matan kitab hikam tu kalau kita ambil faham kok seolah-olahnya orang yang buat amal kerana nak syurga, kerana nak pahala, orang ni sudah lari dia punya matlamat sebenar. Matlamat sebenarnya kerana Allah. Niat kitanya kerana Allah. Lah macam kita niat semayang tu lah. Saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana nak masuk syurga. Saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana nak bidadari. Nak berpuang lah maknanya, nak bidadari. Gitu niatnya. Ke niat kan ni? Kerana niat nak makan sedap, nak minum sedap dalam syurga. Kerana Allah. Kerana Allah. Tiba-tiba niatnya kerana syurga, kerana bidadari, kerana pahala. Kata kerana Allah. Syurga makhluk Allah, bidadari makhluk Allah. Maknanya bukan nak kepada Allah, nak kepada makhluk Allah. Dia kira mana? Lari dah dia punya tujuan. Itu cerita bab kedudukan. Cerita bab syariat, ijma' ulama ikhlas dah pada nak pahala, nak syurga tu. Tapi bila dia tak letak molek, tengok ni. Wa amal nak pahala ni tak ikhlas ni. Saja ni. Wa amal bukan kerana Allah ni. Dengar gitu boh. Orang awam dengar pelik dia ngajar tasawuf macam mana pula. Nak pahala, nak syurga jadi tak ikhlas. Walaha cerita bab pahala, cerita bab syurga ni, cerita bab ganjaran syurga, nikmat syurga tu Quran yang duk sebut, hadis yang duk sebut. Jadi kita pun tertarik dengan tawaran Quran. Kita pun tertarik syurga hak tawaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tertariklah dengan tawaran Quran, tertarik dengan tawaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nikmat syurga, kesenangan dalam syurga. Tiba-tiba jadi punah pula amal kita kerana kita tertarik dengan tawaran Quran dan hadis. Kok mana nak pergi ya? Maka timbul fitnah kalau dak kena letak molek. Timbul pula orang tasawuf ni pelik, dia kata. Pelik macam mana? Pelik lah. Dia tak ambil syurga.
Ada orang kata. Dia kata tasawuf ni pelik tambah syurga. Sekarang ni kita dah di hari akhirat, dia ada 2 tempat sahaja. Satu syurga, satunya neraka. Tiba-tiba orang tasawuf tak mau syurga, maknanya nak neraka dah tu. Dia 2 tempat je. Syurga satu, neraka satu. Bila syurganya tak ambuh, nak duduk mana? Kan ada tanah rezak. Syurga pun tak, neraka pun tak, tengah gitu. Dah tak mau syurga. Maknanya orang tasawuf nak neraka. Tambahan pula ada pembicaraan hikmah. Apabila hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ni pembicaraan. Apabila hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun direndam dalam neraka, tidak akan sedar kepada neraka. Nak neraka sungguh dah lah. Apabila hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maqam aulia, dia hilang segala-galanya, tidak ada segala-galanya, sehingga kan kalaulah diletak dalam api neraka pun tidak sedar dan neraka dah gitu. Sebab apa? Hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, hilang segala-galanya kalau diletak dalam neraka. Ni kata tasawuf tak muka syurga nak neraka dia ni apa ni? Salah faham terang-terang. Terkadang kerana pembawakan itu sendiri. Orang dengar ni memanglah dia tak ada asah. Orang yang bawa tu sendiri. Bahkan ada dalam kitab-kitab hakikah, orang yang nak ke syurga, orang yang nak ke pahala ni, dia dibandingkan dengan orang yang menyembah berhala. Dibandingkan orang yang buat amal ibadah, nak pahala, nak syurga, dibandingkan dengan orang yang sembah berhala. Kenapa orang sembah berhala? Berhala ni kadang-kadang tok nenek dia lah, gitu lah. Orang-orang lebih di kalangan tok nenek dia pun buatlah patung atas rupa tok nenek dia, dewa ke apa dah tahulah dia punya asal usulnya. Kenapa disembah tok nenek dia tu? Kerana nak dapat manfaat. Tok nenek dia dapat bagi manfaat. Kenapa disembah tok nenek di berhala tu? Kerana dia nak lepas daripada kena mudarat, kena musibah. Ni sama dia. Kenapa buat ibadat? Kerana nak syurga. Kenapa buat ibadat? Kerana nak lepas daripada mudarat neraka. Sama semua berhala je. Dia buat sama, dia buat banding sama. Kira kalau faham, ni tengok orang nak pahala syirik macam semua berhala, punah. Sebab tu dia tasawuf seumpama ni, dia nak letak tu dia kena letak molek. Kelas tu kita kata kena kelas-kelas yang khusus-khusus gitu. Kelas-kelas tertentu gitu. Sebab apa? Kalau tak kena bawa, dia akan jadi punah ilmu tu, dia akan jadi punah, akan jadi fitnah. Sehingga kalau ni tasawuf fadu'an ni pun dia orang kata macam-macam. Akhirnya orang tak mengaji ilmu tasawuf fadu'an. Sebab apa? Sebab ilmu tasawuf fadu'an ni sakit. Kita mengaji ilmu pekoh, kita katakan sedar. Kita beki semayang kita comel tertik terning. Kita pun berasa, tengok orang semayang macam mana, semayang dengan ilmu. Kita orang tu semayang tengok tu, nampak je pakai uniform agama dengan jubah dengan serban, semayang tak mengaji lah. Gitu, sedap, asyik. Sebab apa? Dia berasa seronok tanpa ilmu tasawuf ni. Tapi kalau kita ngaji ilmu tasawuf, walaupun macam mana kita beramal ilmu tasawuf, ini hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang boleh puji kita. Kan dia boleh puji. Awak ikhlas, awak ni syukur, awak ni tawakul. Ada boleh puji? Tak ada. Awak semayang comel, awak ngaji Quran comel. Tahu boleh puji sebab benda apa? Ilmu tasawuf. Tu hak baik. Kalau jahat pula, jahat hak berhati. Jahat berhati ni tak ada orang tahu kita jahat. Riak, wujud, takabur, hasad hati kita, tak ada orang nampak. Kemudian pula berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah ni, dia digaul. Ini lembaga tanah Nabi Adam beserta dengan sifat-sifat ni. Sebab tu sifat-sifat riak, hasad contohnya kita tengok budak-budak ada tak perangai nak menunjuk?
Nak menunjuk budak-budak. Kalau nak menunjuk, riak tu lah. Budak-budak ada dah. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati, contohnya selama ni orang duk cara ke dia, duk peduli ke dia, duk padu ke dia. Bila boleh hak baru, boleh adik, jadi orang ni bertepi dah dianya, orang duk cara adik. Kadang-kadang dia buat apa tu? Dia khianat. Kita kata apa tu? Dia deki. Dia belajar dengan siapa? Riak, deki. Ini sifat manusia. Jadi bila kita tak belajar ilmu tasawuf, kita belajar kemudian, belajar riak, sifat kita. Belajar takabur, sifat kita. Belajar hasad, sifat kita. Bila hak jenis sakit-sakit kena atas kita ni, tak pernah. Khelak lalu. Khelak lalu. Tak pun nak ngaji. Tiba-tiba timbul pula katik mutasawuf ni, rekaan lah mutasawuf, macam-macam. Dia tak mengaji orang. Malah sumber tasawuf ni Quran hadis. Belajarnya wajib fardu ain. Sebab apa? Terkadang tadilah dia timbul kekeliruan, terkadang bawakan hak ilmu tasawuf hakikat, mutasawuf mukasyafah. Tak kena letakkan jadi seumpama tu. Akan timbul syirik lah, timbul murtad lah. Memang dalam kitab hakikat ada cerita bab syirik, ada cerita bab riddah, murtad. Tapi itu bukan pembicaraan syariat. Dalam kitab hakikat, tasawuf hakikat dia ada pembicaraan tauhid disebut. Seumpama ni belum mentauhidkan Allah, seumpama ni belum makrifatullah, seumpama ni masih lagi syirik kepada Allah. Seumpama mana ni? Seumpama kedudukan orang yang tidak sampai maqam. Mana di bahasa di mata hati dia masih lagi dia tu ada perbuatan, dianya ada pilihan, dianya ada tadbir, belum mentauhidkan Allah, belum makrifatullah, belum mentauhid tauhid tauhid peringkat aulia, bukan tauhid fardu ain kita waktu permulaan agama. Belum makrifatullah, belum makrifah khassah, makrifah aulia, bukan makrifah awaluddin, makrifatullah, bukan awal agama mengenal Allah sifat 20 ni untuk sah iman. Syirik bukan syirik bab pegangan. Dia ada syirik jali, dia ada syirik khafi, dia ada syirik asrar. Ini syirik bab kedudukan. Tapi letak pada syirik syariat pun ini bawakan. Tu terkadang timbul fitnah pada ilmu tasawuf daripada orang yang bawa tasawuf sendiri. Masuk dalam masyarakat, penuh bagi hati, hidayatus salikin, minhajul abidin. Tapi kupas syariat lah. Jangan dia kupas tinggi-tinggi orang dengar Allah, tingginya dia kupas makom-makom. Tapi kalau orang pandai Allah, dia pandai apa ni? Pandai Allah, dia olahan tu mustahak. Kupasan olahan tu kupasan. Kalau tak pandai Allah, tak pandai kupas, kita detail macam mana pun, sedap macam mana pun, kita ngaji tak jadi kau. Tapi kalau dia pandai Allah, pandai kupas, tak payah bawa kita, bawa kertas keping je. Dia punya Allah, dia kupas. Dia guna pula istilah makom-makom tinggi tu. Wahdatul af'al, wahdatul sifat. Contohlah syuhudul kasar fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Dia kupas-kupas tu dengar, hebat. Kita pun tu pun rasa hebat untuk kan dengar pun. Apa dia cerita tak tahu. Ini kadang-kadang timbul hak taumahan kepada ilmu tasawuf yang sumbernya Quran hadis, yang belajarnya hukum adalah fardu ain. Yang mana bab hati ni tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala, tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Minhajul Abidin berkaitan dengan kedudukan ilmu tasawuf ni, kita sembahyang tak tinggal, puasa dah tinggal. Sebab apa? Sebab perintah Quran. Aqimus salat, perintah Quran. Diri oleh kamu akan sembahyang, perintah Quran. Falyasumhu, puasa oleh kamu, perintah Quran. Kita tak tinggal sembahyang, tak tinggal puasa. Tapi di masa sama perintah Quran juga, tubu ilallahi taubatan nasuha, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
wahai orang-orang beriman, bertaubahlah kamu kepada Allah akan sebagai taubah yang sebenar. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah sekaliannya, wahai orang-orang yang beriman. Sama je. Aqimus salah, perintah dengan fi'il amar, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Dah, tubu ilallah, sama. Bertaubatlah oleh kamu, sama je perintah Quran. Jadi masalah buat kemuskilan, macam mana kita sembahyang puasa kita dah tinggal kerana perintah Quran, tapi perintah taubah kita tinggal, perintah syukur, perintah tawakul, perintah ikhlas, perintah sabar, semuanya daripada Quran yang sama. Quran yang sama, daripada Tuhan yang sama, daripada Rasul yang sama. Tiba-tiba taubah kita tak cara, tawakul ke, syukur ke, sabar, ikhlas ke, tak ada. Perkataan tu biasalah sebut taubat, biasalah sebut. Tapi apa dia syarat rukun taubat? Tak tahu. Sehingga kadang kitab Minhajul Abidin, dia ada 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin. 7 dipanggil 7 bonggok, 7 peringkat lah kita kata cara kasar. 7 peringkat. Aqabah yang pertama ilmu. Aqabah yang kedua aqabatut taubah. Taubah lalu dah. Panjang pembicaraan taubat dalam kitab Minhajul Abidin. Panjang pembicaraan taubat dalam kitab Minhajul Abidin. Lebih detail daripada kitab Penuh Bagi Hati lagi bab taubat. Kemah ilmu, lengkap ilmu, sebelum nak perbanyakkan amal ibadah. Yang kedua, selesai bab taubah. Itu permulaan jalan. Permulaan jalan akhirat, taubah. Anak kunci kejayaan orang yang nak menjalani jalan akhirat, taubah. Dan kita ada panggil penyaringan. Penyaringan orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, taubah. Penyaringan. Faham penyaringan? Faham tak? Tak faham penyaringan? Ini bahasa standard. Tahu? Bahasa standard kan? Saring-saring tu. Penyaringan. Apa penyaringan? Tapi. Tapi lah penyaringan ni. Penyaringan orang yang nak mendekatkan kepada Allah adalah taubah. Kalau tak taubah, tak. Waktu bukan. Kadang-kadang dia taubah ni kewajipan suku taubah ni. Dosa-dosa yang kita lakukan tak lepas dengan ibadat sembahyang, ibadat puasa, ibadat Jumaat, tak lepas. Ni contoh kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dipenuhi dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang pula, sembahyang dalam ibadah yang besar yang mengkhifaratkan dosa-dosa kita. Sebulan laginya kita masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh keampunan. Tapi walaupun ini majlis ilmu, majlis yang mana pengampunan daripada Allah, dia dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam sahaja yang diampunkan dengan amal ibadah. Sama ada amal ibadah kita duduk majlis ilmu belajar ni, sama ada amal ibadah kita sembahyang fardu sekalipun, amal ibadah kita dengan puasa Ramadan sekalipun, dengan sembahyang Jumaat sekalipun, mengkifaratkan dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Itu saja. Dosa-dosa besar, dosa-dosa yang berkait dengan manusia, ijma' ulama wajib bertaubat suku, tak lepas dengan amal ibadah. Walaupun amal ibadah sebesar-besar amal ibadah sembahyang fardu sekalipun. Itu kedudukan taubah. Tiba-tiba kita dah tahu pun buat taubah, kita ingat aku semayang dah, puasa dah, maka dosa-dosa yang lalunya tak ampun dah. Dah, itu wajib bertaubat.
Nak bertaubat ni kena tahu dia punya syarat rukun. Tapi sebelum nak cerita bab taubah ni, taubah ni dia taubah. Dia asalnya taba yatubu taubatan, dengan makna raja'a asalnya, kembali. Itu makna dia lurah asal. Tapi dia sama dengan makna syarak, kembali daripada jauh dengan Allah kepada hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Tapi kita nak tahulah apa jauh kitanya, apa salah kita. Kemudian kita nak beribadah kepada Allah, nak menghampirkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, nak takarrub diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang kita nak lakukan? Pokok pangkal balik pada ilmu dulu. Apa kederakaan kita kepada Allah? Bukan setakat tidak semayang, tidak puasa, berjudi, minarok. Itu memang derhaka pada Allah. Derhaka pegangan. Kita sekarang sembahyang syarat tak cukup, rukun tak cukup, dosa besar. Itu bukan sembahyang. Itu kena taubat suku pula sembahyang. Macam mana dengan dosa besar riak, dosa besar takabur, dosa besar hasad? Kalau kita tak kenal butir riak, takabur, kita dah apa dia riak, apa dia takabur, diri dosa besar ni, kalau kita tak kenal, kita nak taubat macam mana? Dalam keadaan kita tidak menunaikan kewajipan taubat dalam ilmu tasawuf, amal ketaatan hati, buat apa amal sunat sekalipun, semayang sunat, puasa sunat, haji umrah sunat, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita nak amal sunat dalam keadaan kita bergelomang dosa-dosa besar. Dosa besar lalu kita tidak bertaubat. Sekarang kita masih lagi mengkali dosa besar pegangan contohnya, dosa besar riak, wujud takabur contohnya. Kita nak amal sunat dalam keadaan kita dosa besar lampau, kita tidak bertaubat, kita masih sekarang bergelomang dosa besar, nak buat amal sunat. Gamuk-gamuklah kitanya. Sebab tu nak kita pernah bagi hati kita, bagi hati ni sifat mahmudah yang pertama, taubah. Sebab tu kalau kita kira pengajian, kita mengaji ni serentak. Kalau kira pengajian, ilmu pertama kita mengaji ilmu tauhid. Situ kita tahulah mana pegangan yang sebenar ahli sunnah wal jamaah, mana pegangan yang terpesong yang wajib kita bertaubat dengan Allah. Kemudian kita mengaji ilmu fiqh, ilmu zahir. Kita tahu mana perintah zahir, mana derhaka zahir, mana semayang yang derhaka, mana puasa yang derhaka. Kita kenal, kita bertaubat. Kemudian kita pun masuk ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pun membicarakan bab hasad, bab bakhil, bab kasih akan dunia, kasih akan kemegahan, kasih akan harta, takabur, ujub, riya. Kita pun tahu sifat-sifat yang diharamkan pada syarak. Selesai sifat mahmudah yang pertama, taubah lalu dah. Kali ikut susunan ilmu lah. Tapi kita ketiga-tiga ilmu fardu ain belaka. Kita wajib kena mengaji serentak. Tauhid kena mengaji, fiqh kena mengaji, tasawuf kena mengaji. Tapi kalau kita tengok ikut susunan dia tu. Sebab apa taubah? Sebab mana yang pertama tak selesai dah. Hak tauhid kita selesai dah, tahu mana taat, mana derhaka. Fiqh selesai dah, tahu taat, tahu derhaka. Sifat mazmumah ba'ati pun tahu dah. Kita pun nak bertaubat dengan Allah, kita nak menghampirkan daripada Allah. Ini apa kita kenal dah. Mana taat, mana derhaka. Taat derhaka paling besarnya akidah. Ketaatan yang paling besar akidah. Derhaka yang paling besar derhaka akidah. Barulah pergi kepada memperbanyakkan amal-amal ibadah dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat, dengan amal ibadah sunat yang lain. Sesah dulu bab taubah. Cerita bab taubah daripada dulu tinggal sembahyang, tinggal puasa pun dekat nok dah. Dekat nok. Cerita bab taubah dia tinggal sembahyang, taubah dengan puasa zaman-zaman dulu. Hak tu pun bergeliat. Bergeliat. Kadang-kadang semayang lama dah, puasa lama dah, sekarang baru tahu kena qada balik. Selama ni tak tahu macam-macam. Lepas tu buat amal ibadat sunat, macam-macam amal ibadat sunat.
Jadi sebagaimana zahir perintah Quran sembahyang puasa, bak hati pun perintah Quran. Sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ketaatan hati. Itu tempat ambilan. Dan ada pun namanya, nama ilmu ini ilmu tasawuf. Nama ke dia. Nama dia nama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia punya asal bahasanya. Tasawuf ni ambil daripada asal kalimah tu. Asal kalimah tasawuf tu. Dia asal kalimah je. Tapi bila sebut kata ilmu tasawuf, pergi kepada ilmu yang membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Tapi asal jadi tubik nama tasawuf ni mari mana ni? Asal kalimah tasawuf tu sendiri. Ada mengatakan asal makna sufah. Sufah ni maknanya daripada kain, daripada orang pakai kain daripada bulu-bulu yang kasar. Suf dipanggil sufah atau asal makna. Ada mengatakan tasawuf ni asalnya daripada sufah. Sufah ni macam sufatul masjid dipanggil. Sufah ni ahli sufah. Biasanya kita ahli sufah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tu ahli sufah. Sufah mana apa? Duduk di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada rumah. Orang belajar ni macam duduk pondok lah, dia tak ada rumah, duduk tepi-tepi tu je. Dia panggil ahli sufah. Sufatul masjid dipanggil tempat teduh di tepi masjid. Itu sufah. Tu baik perkataan tasawuf. Ada kata tasawuf ni asal daripada perkataan sifat. Sifat sebab apa? Sebab tasawuf ni pembicaraan bab sifat. Ada kata tasawuf asal mana safat. Safat mana jernih ataupun bersih. Dia banyak asal-asal perkataan. Mai mana tasawuf ni? Tapi biasanya orang sebut tasawuf mari daripada sufah, maknanya daripada bulu-bulu kain pakaian dia berbulu-bulu yang kasar. Sebab orang tasawuf ni kebiasaannya dia taklah maknanya kita kata jangok sangat, dia pakai sederhana saja. Kalau kain pun kain hok kasar-kasar gitu, tu asal dia. Biasa satu laginya biasa diceritakan tasawuf ni ambil daripada sufah tadilah. Sufah ni asalnya orang hidup di serambi masjid, tak ada rumah tangga asalnya. Asal perkataan tasawuf. Tapi kita bukan nak tu ni. Bila kata mengaji ilmu tasawuf, beli kain, kain mana? Kita kain tak ada daripada bulu-bulu, tak ada dah. Kain mana paling murah sekali? Khas kekung tu. Dia pakai kain khas kekung sebab apa? Dia kata kain tu boleh pakai 10 tahun pun tak apa kata dia. Kerah dia punya kain, tak ada apa lah nak pakai pun. Sebab apa? Tasawuf ni makna asal daripada bulu-bulu yang kasar. Itu asal perkataan tasawuf. Bukan seperti kita buat seumpama tu, melainkan kita dilatih oleh guru yang mursyid. Itu lain cerita. Guru tengok kita ni janguk sungguh lah, tunggu pun arah kita, awak jadi pakai janguk-janguk tu, cari kain-kain hok murah-murah, kain-kain hok kasar-kasar. Tu lah. Itu latihan dari guru. Jangan duk buat-buat. Sebab terkadang riak ni riak dengan pakaian. Kalau kita baca dalam bab riak dengan kelakuan, riak dengan pakaian, riak dengan percakapan, riak dengan kelakuan. Contohlah, jalan tunduk. Bukan jalan tunduk tu riak. Jalan tunduk tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia buat tunduk, orang kata dia warak. Tu gitu. Jangan salah faham pula. Kadang-kadang riak dengan pakaian. Dia pakai pakaian hok kasar-kasar, hok murah-murah supaya orang kata dia ni orang zuhud, bukan ahli dunia. Kadang-kadang riak dengan perkataan. Dia sengaja nak cakap biar benak, biar orang puji. Oh, dia ni kelah dia ni. Tu jangan gitu. Tapi kita bila kita belajar agama, kita kena cakap agama molek. Cakap bergaluh dengan hikmat. Tapi tujuan kita cakap bergaluh ni nak tarik orang. Bukan orang kata kita ni ngaji banyak dah, banyak ilmu, banyak pandai cakap, bukan. Tapi terkadang riak ni dengan perkataan. Terkadang riak dengan pakaian. Lepas tu lebih mudah kita pakai comel. Tadi latihan guru lain cerita.
Dia nampak kita ni pesen jangan dia suruh pakai pakaian hak murah. Lepas tu dia suruh kita berkhidmat di tempat-tempat yang kotor-kotor. Tengoklah kita macam mana. Adapun kalau kita sendiri pakai comel. Sebab apa? Tahsinul hay'ah sunat. Kita mencomelkan kelakuan kita sunat. Pakai comel pun sunat. Tapi kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nak tunjuk kita ni orang senang, orang kaya, bukan. Pakai comel, pakai tu biar ada said. Ada said. Said yang banyak said. Said sesudah ni. Ni said 2-3 said ni. Bukan said. Said tahu apa? Inilah. Apa? Said baju ni. Biar said baju tu. Biar kemat. Hati ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Orang Islam kena tunjuk contoh yang comel. Tambah pula kalau kita duduk dalam masyarakat, biar orang tengok ni orang Islam. Bukan kata orang Islam ni baju jadi berlipat. Siapa kain plekat tu dekat-dekat nak terbuka aurat, nak pakai lutut dengan plekat dia punya berlipat. Bukan gitu. Melainkan kalau dilatih oleh guru latih kita buat seumpama tu, itu lain cerita. Cuma tak disebutnya tasawuf ni asal dari sufah, pakaian daripada bulu-bulu yang kasar. Asal perkataan tasawuf, bukan buat seumpama tu. Asal perkataan dia. Tasawuf ni sudah mengatakan daripada suf, bulu yang kasar. Ada mengatakan daripada sufah, maknanya orang yang duduk di serambi masjid. Mana sama lah juga. Tahu kan kita macam tasawuf ni duduk serambi masjid kan? Tak balik dah. Duduk serambi lah, kunci dia orang tapi masuk dalam. Kan? Malam-malam itu pergi kunci kan? Bukan sebab gitu, tapi asal perkataan. Asal perkataan tasawuf. Tapi disebut kata ilmu tasawuf kena kepada ilmu yang mana pembicaraannya adalah berkaitan dengan kelakuan, sifat-sifat hati. Selesai mabadi ilmu, pendahuluan ilmu, dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.